Hey, what's up guys and welcome to this video. So dalam video ni kita nak tengok sikit pasal while loop. Dalam video yang lepas kita dah bincang pasal for loop, and while loop dan juga for loop ini dia basically dia punya sebab kita guna dia is the same. Kita nak repeat something for beberapa kali. And when you know how many times you want to repeat something, you have the exact number of repetition. You nak ulang 10 ke 20, 100, 1000 kali pun tak kisah. But if you have the exact number of repetition, you can use, most of the time you can use for loop. Tapi, bila kita nak repeat something but we don't know how many times that we want to repeat that thing, we can use while loop. But of course, kita kena tahu situasi bila kita nak stop. Okay, yang tu korang tak boleh lari lah. Korang kena tahu bila nak stop. Tapi it doesn't matter if you know the number of repetitions ke tak. Kalau tahu, korang boleh guna for loop. Kalau tak tahu, korang boleh guna while loop. Tapi untuk while loop, walaupun you guys tak tahu the number of repetitions, but you still need to know the situation of when you want to stop. For example, let me give you a clear example. Kalau korang makan kan, kalau korang makan nasi contohnya, do you know how many times you're going to swap yourself? Swap. So do you know how many times? Of course you don't know lah, because different days will be different lah the number of swapan. But do you know when you want to stop? Of course when you feel kenyang. Makan, lepas tu kenyang, you stop eating. So the number of repetitions probably doesn't matter. So bila you kenyang, you stop makan. Some people, diorang kenyang pun diorang still makan kan. No, I'm not cakap ni kat siapa. Kalau terasa, sorry. Okay, so basically same thing untuk while loop. Kalau korang tahu situasi bila korang nak berhenti tapi tak tahu number of repetition, you can use while loop. So we can do the same example, very simple. Kita boleh cakap kenyang. So kenyang ni adalah satu string. Let's say kita set dia kepada dah. And then kita boleh proceed dengan kita punya while loop. Kita boleh tulis perkataan while, parenthesis dan juga curly braces. So while ini perkataan dalam bahasa Melayu dia punya translation would be selagi lah. And dalam parenthesis ini kita boleh letak condition yang kita nak test ataupun situasi. So maksudnya selagi benda dalam parenthesis ini betul, selagi situasi itu adalah true ataupun benar dalam bahasa Melayu dia, kita akan buat whatever we put in the body. Okay, so in this case, kita nak buat apa yang dalam body ni selagi kenyang itu. Ini sepatutnya belum ni. Okay, selagi kenyang itu sama dengan belum. Okay, so one point to note here is that kalau korang nak test the values of two things, korang kena guna dua equal sign. Yang satu equal sign ni kita guna bila kita nak set the value. Kenyang ni sama dengan belum. Kenyang ni sama tak dengan belum, kita guna dua equal sign. Okay. So, kalau belum kenyang, of course kita nak buat something. Kita indicate the action just to make the coding a little bit more fun. Kita boleh letak sini makan. Then NL. Another point to take note is that kalau korang ada variable dalam parenthesis ini, variable yang sama mestilah diubah juga. Maksudnya value dia daripada belum tu, kita mesti ada satu cara untuk ubah value dia daripada belum ataupun value apa-apa variable lah. Kalau korang letak variable tu dalam parenthesis, dalam body mesti ada jugalah. Kalau tak nanti kenyang ini ataupun your variable yang korang guna dalam parenthesis ini dia tak berubah. Kalau kenyang ni daripada awal sampai bila-bila dia belum sampai bila-bila forever, then loop kita ni dia tak ada kesudahan, dia tak ada penghujung, dia tak ada nak berhenti. So that is not good for us lah. First, bila loop kita tak berhenti, it is going to take up a lot of memory on our computer, and kalau korang tak berhentikan dia cepat, program korang tu jalan-jalan, dia looping forever, ada chance yang komputer korang boleh crash. And kadang-kadang blue screen and need to restart. So, tapi yang tu rare occasion. So, lepas kita dah makan, aku boleh see out nak tanya user dah kenyang ke. And then, aku boleh see in. So, in this program, example, aku guna see in untuk ubah kenyang. So, maybe in the future, korang buat program yang lebih sophisticated sikit.
Korang kan terror semua. Korang buat program mungkin dia tak ubah melalui cin. And then mungkin value untuk variable dalam parenthesis ni, dalam body ni korang ubah melalui some formula or equation, something like that. But the point here is that kalau kenyang ni ada dekat dalam parenthesis, dalam body juga mestilah ada some ways untuk ubah value dia. Okay, so now bila kita dah keluar daripada while loop ni, bukan for loop tapi while loop, kita boleh indicate itu dengan cout je. Dah kenyang, stop makan. So kalau kita nampak ayat ni, kita boleh conclude yang kita dah keluar daripada loop. Alright, so kenyang sama dengan belum. Selagi kenyang ni sama dengan belum, kita akan do everything inside the body. Kita makan, kita tanya user dah kenyang ke, kita cin kenyang. Kalau dia tulis dah, dia akan check lah kenyang ni dah tak sama dengan belum. So we can exit the loop safely and then dia akan see out dah kenyang. Let's try running our program. Dia tanya makan dah kenyang ke? Cakap belum. Dia makan lagi. Okay, we can do this. Tak kira berapa kali korang buat. The point here is that selagi kenyang ni, yang kita tulis belum ni, dia store dalam variable kenyang kan. Dia store dalam variable kenyang. Dia akan test kenyang ni sama tak dengan belum. So kalau true, dia akan masuk semula. True, dia masuk. True, dia masuk. True, dia masuk. Every time dah habis loop, dia akan masuk semula dalam condition. Dia akan test semula condition. Dia bukan test dekat first time je. Dia akan test every time dah sampai ujung. Dia akan rotate balik naik atas. Dia test. So we can try belum a few times. And then kita boleh tulis dah. Tekan enter, dia cakap dah kenyang, stop makan. So we know lah kita dah exit out of the loop. So this is a very simple example, a very example yang tak formal untuk kita fahamkan the usage of while loop. Okay, so now kita akan buat satu program yang lebih formal untuk apply kita punya knowledge of while loop. So we're going to be building a program untuk tambah nombor. Sebab previously kita dah buat program ni, tapi kita buat tambah 2 nombor, 3 nombor, 5, 10 nombor for example. Kita tahu berapa banyak nombor kita nak buat kan. Tapi macam mana kalau kita nak buat satu program untuk tambah nombor-nombor and kita boleh stop anytime. Kita guna while loop. So kita akan buat satu string, nama dia continue. Tapi continue tu tak boleh sebab dia adalah satu C++ keyword. So buat conti saja. Sama dengan yes. So kalau user tu selagi dia cakap do you want to continue, dia cakap yes ataupun why, kita akan minta nombor daripada dia. Lepas dah minta nombor, kita tanya lagi nak continue ke? Yes, kita minta lagi nombor. And the process goes on sampai user tu bagi no dekat kita punya conti. So kita boleh tulis while conti sama dengan yes. Kita akan buat apa? Kita akan minta nombor lah. So nombor itu mesti di store dalam kernel. And lepas kita dah minta, kita nak store dalam total. So kita perlukan 2 variable. Okay, so kita cout dulu. Kalau dia nak tambah nombor, kita cakap enter number. Cin ke dalam kernel. And then bila dapat nombor sekarang, kita tambah nombor itu kepada total kernel. And then kita boleh tanya user got another number, cin ke dalam conti. So this brings us to the point where kalau korang ada variable dalam parenthesis ni, in this case conti ni, dalam body dia mesti ada juga. Sebab itu menandakan bahawa kita ubah value dia at some point. So kalau korang buat while loop in the future, korang buat small program ke small project, tiba-tiba while loop korang tak berhenti, dia print buat banyak kan. So korang boleh check lah variable yang dalam parenthesis ni dia ada ke tak dalam body. Kalau tak ada, itu menandakan patutlah while loop kita tak berhenti sebab dia punya value dia tak berubah. So the condition is always true and dia tak akan berhenti lah sebab dia true kan. Okay, so we do cout. And then lepas dah keluar daripada loop, aku nak print
total is total. Alright, so every time kita minta nombor, kita akan tambah dekat total. Lepas kita tanya user, do you have another number? Kalau dia cakap Y, kita akan repeat everything again. So bila kita run our program, dia akan cakap enter number 10. Yes. Enter number 13. Yes. 57. Yes. 77. Yes. And lastly 100. No. So total is 257, and by using while loop kita boleh tambah sebanyak mana nombor yang kita nak. We don't have the exact number, so this gives more orang cakap free will dekat user bila dia nak stop. Tapi yang ni contoh yang simple. Korang boleh apply contoh yang like application yang lebih complicated in your future program. So I hope you guys learn a little bit about while loop in this video. Don't forget to catch me in the next videos to learn more about programming. Thank you for watching.